Halo, selamat pagi semua pelajar. Apa kabar pada hari ini? Teacher harap semua pelajar dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Baiklah, pada minggu ini, seperti mana yang telah teacher janjikan, teacher akan teruskan mengenai dengan penerangan bab 10, yakni bab yang terakhir untuk buku teks tingkatan 4 yang bertajuk Pemasyuran Kemerdekaan. Merdeka yang ditarifkan sebagai kebebasan dan usaha mendaulatkan nusa dan bangsa telah diperjuangkan oleh pelbagai pihak. Tarikh 31 hari bulan Ogos 1957 menjadi detik bersejarah bagi negara kita. Rakyat berjuang untuk membebaskan negara daripada cengkaman kuasa asing. Bagi memastikan detik bersejarah pemasyuran kemerdekaan ini diingati, pelbagai persediaan telah dibuat. Selain itu, kemerdekaan meninggalkan kesan yang penting untuk dihayati oleh generasi kini. Kita perlu menghayati pengorbanan, mempertahankan perpaduan, dan nilai kesetiaan dengan tidak berbelah bagi supaya negara kekal berdaulat. Dalam bab ini, teacher akan terangkan mengenai dengan yang pertama sekali pengertian kemerdekaan. Kemerdekaan negara pada 31 hari bulan Ogos 1957 bersamaan dengan 5 hari bulan Safar 1377 Hijrah merupakan peristiwa yang penuh pengertian bagi negara kita. Merdeka membawa erti bebas daripada sebarang cengkaman kuasa asing. Merdeka juga bererti bebas menentukan pemerintahan dan hala tuju negara. Kemerdekaan yang diperjuangkan merupakan rentetan perjuangan yang panjang. Banyak takrif merdeka yang boleh diteliti dan diambil iktibar supaya generasi kini dan akan datang terus menjiwai dan mempertahankan kemerdekaan. Tarif kemerdekaan menurut Kamus Dewan ialah bebas daripada penjajahan, kurungan atau naungan. Negara yang merdeka juga bermakna negara yang berdaulat, yaitu mempunyai kuasa tertinggi. Beberapa tokoh telah memberikan tarif kemerdekaan, antaranya termasuklah Said Jamal Al-Din Al-Afghani, Rashid Rida, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Soekarno, Tunku Abdul Rahman, Tun Temenggung juga anak Bering, Tun Fuad Stephen dan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Masing-masing mempunyai pendapat yang berbeza mengenai dengan kemerdekaan. Mahatma Gandhi mengatakan bahawa kemerdekaan perlu merangkumi politik, ekonomi dan moral. Nelson Mandela mengatakan bahawa merdeka merupakan kebebasan bukan hanya satu pertempuran untuk melawan satu kumpulan atau warna kulit, tetapi satu pertempuran terhadap satu sistem yang menindas. Menurut Soekarno pula, Presiden Indonesia, kemerdekaan itu bererti bebas selama-lamanya. Dan menurut Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia yang pertama, kemerdekaan ibarat tempat perhentian dalam perjalanan yang jauh bagi mewujudkan sebuah negara baharu yang berdaulat. Dan bagi Tun Temenggung juga anak Bering pula, pemimpin Parti Pesaka, melalui kemerdekaan keselamatan negeri akan lebih terjamin dan menjadi lebih kuat. Dan menurut Tun Fuad Stephen, Ketua Menteri Sabah yang pertama, melalui kemerdekaan keselamatan sosio Borneo Utara dan penduduk pribumi serta generasi selepasnya akan lebih terjamin. Dan menurut Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia yang keempat, pada ketika itu merdeka bukan sekedar bebas daripada cengkaman kuasa dan mindah penjajah. Dan pelbagai takrifan merdeka yang kita boleh dengar, kita boleh lihat, baca dari pelbagai aspek sudut, sama ada dari aspek ekonomi, politik, dan sosial. Kita teruskan mengenai dengan persediaan menyambut pemasyuran kemerdekaan negara. Kemerdekaan negara sememangnya dinantikan oleh seluruh rakyat di negara kita.
Bagi memastikan detik ini bermakna kepada negara dan rakyat, maka beberapa persediaan diatur pada peringkat persekutuan dan negeri. Persediaan ini dibuat melalui penubuhan jawatan kuasa persediaan fizikal, di mana sebagai sebuah negara yang akan memperoleh kemerdekaan, penonjolan identiti negara perlu diberikan perhatian oleh jawatan kuasa ini. Prasarana fizikal yang disediakan antaranya termasuklah pembinaan sebuah stadium untuk meraihkan kemerdekaan dan istana untuk Yang di-Pertuan Agong. Kemudian, jawatan kuasa sambutan. Jawatan kuasa ini berperanan untuk memeriahkan sambutan pada peringkat ibu kota dan negeri. Bangunan di sekitar bandar, jalan raya, padang kelab Selangor dihiasi lampu. Sebanyak 75.000 bendera Persekutuan Tanah Melayu turut ditempa khas dari kilang kain di Jepun dan dibawa dengan kapal laut. Kemudian, menteri dan pegawai tinggi kerajaan disediakan pakaian khas Ilham Tunku Abdul Rahman sendiri, sejenis pakaian dari negeri Kedah yaitu baju muskat. Diubah suai lengkap dengan seluar setin hitam dan bersongket, bersamping dan tongkolok yang direka untuk menteri. Kerajaan menganjurkan kursus khas berkaitan dengan protokol yang diikuti oleh sebanyak 300 orang pegawai kerajaan selama 3 hari. Mereka bertindak sebagai pegawai penerangan dan pegawai pengiring tetamu serta pegawai jemputan luar negara. Selain itu, semua pegawai dan kekitangan kerajaan diberikan gaji seminggu lebih awal untuk memberikan peluang menyambut kemerdekaan. Sambutan kemerdekaan dinantikan oleh rakyat, sehinggakan semua tiket kereta api Tanah Melayu di pantai timur habis ditempah. Begitu juga dengan tiket bus. Semua pihak pada peringkat pusat maupun negeri memberikan kerjasama dan bersatu hati untuk menjayakan Hari Merdeka. Kemudian detik pemasyuran kemerdekaan negara bermula. Upacara sambutan pemasyuran kemerdekaan negara merupakan detik bersejarah yang dinantikan setelah melalui perjalanan yang panjang menuju kemerdekaan. Permulaan sambutan diraihkan pada malam 30 hari bulan Ogos 1957 di Padang Kelab Selangor. Menjelang tengah malam 30 hari bulan Ogos 1957, jalan sekitar Bandar Kuala Lumpur dipenuhi kenderaan jalan sesak dengan kereta, bas, beca, basikal, serta berjalan kaki menuju ke Padang Kelab Selangor. Suasana malam penuh meriah, diterangi lampu hiasan dan kedai dibuka sehingga larut malam. Begitu sekali persiapan untuk kemerdekaan. Kita harus menghargai orang yang benar-benar bertanggung jawab untuk kita mencapai kemerdekaan. Kemudian peristiwa bersejarah di Stadium Merdeka pada pagi 31 Ogos 1957 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur, upacara sambutan kemerdekaan diadakan dengan gilang gemilang. Perarakan barisan pasukan tentera orang ramai dianggarkan berjumlah 20.000 orang membanjiri stadium. Mereka datang seawal jam 6 pagi. Walaupun hujan turun pada awalnya, mereka tidak berganjak menantikan saat yang menggembirakan. Di atas pentas kelihatan Raja-Raja Melayu dan wakil Queen Elizabeth II, yaitu Duke of Gloucester, serta beberapa pegawai tinggi British dipayungi oleh Biduanda. Kemudian masa yang bermula seawal jam 8.15 pagi dengan tangan di udara, Tunku Abdul Rahman melaungkan merdeka, 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 merdeka 7 kali dengan gemanya dan disahut oleh para hadirin yang terdiri daripada pelbagai bangsa.
Kemudian disusuli dengan laungan azan oleh Ustaz Hasan Azahari yang sayup kedengaran menandakan rasa kesyukuran terhadap kemerdekaan negara ini. Majlis diteruskan dengan menaikkan bendera Persekutuan Tanah Melayu sambil diiringi lagu kebangsaan, iaitu Negaraku. Sebanyak 101 das tembakan dilepaskan menandakan Persekutuan Tanah Melayu menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Jam 11 pagi, istiadat mengangkat sumpayan di Pertuan Agung diadakan di Balairung Sri Istana Negara. Upacara ini kemudiannya disusuli dengan pelantikan jawatan Perdana Menteri, Ahli Jemaah Menteri, Hakim Besar serta Gubernur Pulau Pinang dan Melaka. Jam 1.30 tengah hari, Majlis Jemuan Residensi diadakan bagi mengucapkan selamat jalan kepada bekas Pesuruhjaya Tinggi British, Sir Donald McGilvray. Pada 5.25 petang, Sir Donald McGilvray dan isteri berlepas dari lapangan terbang Kuala Lumpur ke England. Beliau diberikan penghormatan dengan permaidani merah dan barisan kehormat oleh Batalion 4 Askar Melayu. Dengan melalui sejarah perjuangan yang panjang dan berliku, negara kita akhirnya mencapai kemerdekaan. Kemerdekaan yang sebelum ini diperjuangkan dengan pelbagai cara, akhirnya diperolehi melalui rundingan. Oleh sebab itu, kita haruslah menghargai perjuangan yang dilakukan secara muafakat, tanpa pertumpahan darah. Tokoh nasionalis yang terdiri daripada pelbagai latar belakang perlu disanjung dan dihargai. Hal ini demikian kerana tanpa jasa mereka, kita tidak dapat merasakan kemakmuran dan kesejahteraan pada hari ini. Apa kesan kemerdekaan terhadap negara kita? Dari aspek politik, pengamalan sistem raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen, pentadbiran negara cabaran kerajaan persekutuan. Di peringkat antarabangsa, dasar luar, kerajaan memberikan perhatian melalui pengukuhan Kementerian Luar. Menganggotai Commonwealth, apabila Persekutuan Tanah Melayu merdeka, negara kita juga diterima untuk menyertai pertubuhan Commonwealth. Pertahanan negara. Sebelum merdeka, negara kita dilindungi melalui pembentukan kerjasama pertahanan Britain, Australia dan New Zealand. Selepas merdeka, Tunku Abdul Rahman ingin mengekalkan hubungan yang baik dengan Britain dan negara Commonwealth. Penyertaan dalam blok sterling. Penyertaan ini bermaksud negara menggunakan pound sterling dalam urusan perdagangan antarabangsa. Di Iktiraf Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, negara kita diterima menjadi ahli Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun PBB dalam persidangan pada 7 September 1957. Dan misi pengaman PBB, negara kita turut terlibat dalam misi pasukan pengaman PBB di Kongo. Dan pemilihan ini menggambarkan kepercayaan dan pengiktirafan tertinggi PBB kepada semua negara baharu untuk bersama-sama terlibat dalam pengurusan konflik antarabangsa. Dari aspek ekonomi pula, Rancangan Melayu Pertama 1956-1960 telah dijalankan. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda, Institusi Kawangan Tempatan, Pembangunan Luar Bandar, Rancangan Buku Merah. Semua itu adalah perancangan di bawah dasar ekonomi baru yang telah kita bincangkan di dalam bab 8 dan 9. Dari aspek sosial, dari aspek pendidikan, pendidikan merupakan wadah untuk membina sebuah bangsa bagi negara yang bersatu. Jadi kerajaan mengeluarkan penyata Rahman Talib bagi mengkaji semula penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1956. Yang lalu penyata ini memberikan penekanan kepada bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah. Penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka, Jabatan Penerangan,
kesihatan, dan kemudahan asas. Dari aspek prinsip kedaulatan persekutuan, bagi sebuah negara yang merdeka, kedaulatan merujuk kuasa tertinggi yang menentukan sebuah negara bebas daripada kongkongan kuasa luar. Jadi wilayah pengaruh, kerajaan, keunggulan undang-undang, lambang, dan rakyat merupakan aspek kedaulatan negara kita. Kita dapat menentukan sendiri nasib rakyat dan hala tuju negara melalui kemerdekaan. Nah, bab 10 mengenai dengan pemasyuran kemerdekaan telah siap teacher terangkan kepada pelajar. Teacher harap pelajar dapat memahami apa itu kemerdekaan, apa erti kemerdekaan. Kemudian, bagaimana persediaan menyambut pemasyuran kemerdekaan itu. Kemudian seterusnya, detik pemasyuran kemerdekaan negara dan akhirnya kesan kemerdekaan terhadap negara kita dari aspek politik, ekonomi, dan sosial. Dan yang baru selesai teacher nyatakan tadi, prinsip kedaulatan persekutuan Tanah Melayu, yakni kedaulatan wilayah pengaruh, kerajaan, kedaulatan undang-undang, lambang, kebangsaan, pengiktirafan sebagai rakyat. Sekian saja untuk bab 10. Sehingga kita bertemu lagi di dalam ruangan yang lain, yaitu bagi soalan-soalan fokus kebat nanti. Ikuti YouTube Teacher yang seterusnya bagi soalan-soalan kebat. Terima kasih semua pelajar kerana sudi mendengar. Bye-bye.